Okay. Boleh buka kan? Boleh. Tak boleh kan? Bismillah. Cuba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina. Wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad abdika wa rasulika kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad abdika wa rasulika kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada kali ini kita dapat bersama untuk kita sambunglah kita yang lalu yang kita tinggalkan pada bulan yang lepas ya. Daripada nota ini kita dah baca perkara pertama sabit dengan definisi ilmu fiqh lah ya, secara bahasa dan secara syarak. Ringkasnya ya. Yang kedua juga ialah tentang sejarah ilmu fiqh dan perkembangannya juga secara ringkas setelah pada zaman Rasulullah SAW. Walaupun fiqh itu taklah seumpama hari ini dengan pelbagai permasalahan. Tapi pada zaman Rasulullah SAW juga fiqh tidaklah rigid. Seumpama yang dipahami oleh setengah golongan. Di sana ada keterbukaan dalam fiqh. Ya. Rasulullah SAW bila sahabat memberikan satu pandangan, baginda tidak menolaknya mentah-mentah. Sebahagian diakuinya dan sebahagian tidak diakui. Ya. Walaupun pada waktu itu adalah waktu penurunan wahyu dan proses pensyariatan masih berjalan. Itu menunjukkan bahawa fiqh sentiasa ada keterbukaan in many issues, dalam banyak perkara raya. Apa yang diluaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Rasul, kita luaskan. Ya. Dan apa yang disempitkan, kita sempitkan. Jangan diluas-luaskan pula apa yang tak perlu luas. Perlu kepada keluasan. Ini penting juga ya. Kemudian tentang bidang-bidang ilmu al-fiqh al-islami, saya juga telah kongsikan ada 5 bidang yang utama ya. Ada fiqhul ibadah, the science of ibadah, fiqh of worshipping lah kita panggil ya. Ada fiqh muamalah, maliyah, harta, ada fiqh munakahah, science of family, ada fiqhul qada, science of judgment, ada fiqhu apa lagi? Al-jinayah, ya. The fiqh of social affairs, nak jaga masyarakat macam mana. Bagiannya ditentukan oleh Allah, bagiannya tidak. Ya. Dan ada lagi lah fiqh-fiqh lain yang dibincangkan, tapi tidak secara dibincangkan dalam ilmu fiqh Islam, tapi tidaklah secara komprehensif kerana dia satu fiqh yang lain. Fiqh siyasah, the science of politics, ya. Dia satu bidang yang lain. Adalah disentuh dalam buku-buku fiqh, ada juga disentuh dalam buku-buku akidah. Pertama bila ulama membicarakan tentang al-imamatul kubra. Ulama pemimpin yang terbesar sekali. Siapa yang boleh, siapa tidak boleh. Orang kafir boleh tidak ada imam. Dibicarakan di situ ya. Dan mungkin lagi ada fiqh yang lain ya. Tapi 5 bidang ni adalah 5 yang terutama ya. Dia panggil the 5 major field of Islamic jurisprudence. 5 bidang yang besar dalam fiqh Islam. Tapi paling serius dalam fiqh 5 bidang berkenaan. Ya. Sebab tu sebaik-baiknya ada 5 orang ustaz. Dia ajar 5 bidang berkenaan. Ada ustaz ajar fiqh ibadat, ada ustaz ajar fiqh muamalat dan begitulah seterusnya. Kerana fiqh ni dia satu ilmu yang besar, merangkumi 5 bidang yang besar. Tapi kalau seorang ustaz ajar fiqh, biasanya fiqh ibadah je lah. Cuma belajar taharah, belajar semayang,
tukar ustaz lain. Balik taharah balik. Zakah haji tak pernah sampai. Biasa macam tu lah ya. Tukar pengurusan masjid, tukar ustaz. Normal tu. Atas saya sendiri pun. Tak banyak lah masjid surau yang saya stay sampai 7 tahun, 8 tahun. A few of them, sebahagian saja. Tapi mostly after satu sesi, bila tukar pengurusi, biasalah kan. Orang bila penggaji. It's okay. Kemudian sumber ilmu fiqh, saya ingat saya dah sentuh hari itu. Sumber ilmu fiqh terbahagi kepada dua jenis. Pertama yang disepakati dan yang kedua ialah yang tidak disepakati. Yang disepakati merujuk kepada Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Quran, of course lah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Jibril ke atas Nabi Muhammad SAW. Adalah mukjizat terbesar baginda, kekal pada hari kiamat. Diibadahkan dengan membacanya, bermula daripada surah Al-Fatihah, diakhiri dengan surah An-Nas. Itu definisi yang banyak disebut dalam buku-buku ilmu usulil Quran ataupun ilmu ulumil Quran, the science of the science of Quranic ulumul Quran. Dia panggil apa? The science of the science. Dan ia adalah suatu kitab yang telah menasahkan kitab-kitab terdahulu, jika ada. Kita kata hari ini kenapa kita tak boleh ikut Taurat? Even dalam Taurat ataupun dalam Injil, ada banyak persamaannya. Ada juga sebahagian persamaannya. Ya. Tak adalah semua tak betul belaka. Adalah some point yang boleh orang kata gabung jalinkan dengan Islam. Sebab itu ulama-ulama kita kadang-kadang dia menukilkan juga daripada kitab-kitab terdahulu. Daripada Taurat lah tu. Kan? Ada satu buku, Husnul Tanabbuh. Tajuk buku itu. Dia satu buku yang besar juga. Saya ingat mau 10 jilid kot. Yang dikarang oleh Al-Imam, siapa namanya? Lupa. Dia tak masyhur lah. Tapi buku tu lebih kurang Ihya Ulumuddin lah. Cuma dia agak lebih tebal berbanding Ihya yang 3-4 jilid saja. Ya. Selain daripada beliau menukilkan Al-Quran, asal para sahabat Nabi, of course lah sebagainya sahih, sebagainya tidak sahih. Dia juga menukilkan kalam-kalam daripada kitab-kitab terdahulu. Daripada Taurat lah tu. Daripada Injil lah. Tapi poin-poin yang sebagai nilai tambah lah. Ya. Bila dia kata, wa uhya ila Musa, diwahyukan kepada Musa, bla bla bla. Taurat lah tu. Dalam Israiliyat lah tu. Ya. Boleh, tak ada masalah. Kerana Israiliyat ni ada 3 keadaan. Pertama, kita wajib menolaknya bila dia bercanggah dengan Islam. Yang kedua, kita wajib menerimanya kalau dia sama dengan Islam. Yang ketiga, kita stand. Sokong tidak. Tolak pun tidak. Bila tidak ada apa-apa bukti lah ya. Itu pendirian tentang Israiliyat. Dan ilmu Quran ni ada banyak. There are so many sciences of Quran. Ada banyak ilmu-ilmu tentang. Straight untuk fiqh ni, kata Dr. Yusuf Al-Qardawi, Hafizahullah, ada 3 lah ya. Pertama ialah ayatul ahkam. Ayat-ayat hukum. Itu kena tahu. Siapa-siapa yang berkecimpung dalam ilmu fiqh, dia kena tahu ayatul ahkam. Ustaz mengajar fiqh, bila bincang bab taharah umpamanya. Bab apa? Bab air, babul miyah. Dia mesti tahu ayat-ayat Quran, basic tentang bab berkenaan. Ya. Mesti hafal, mesti tahu. Sebab itu dalam kaedah belajar ilmu, especially fiqh, dia ada satu adab, itulah hifzun nusus. Ya, you have to memorize the text. You kena hafal nusus itu, nas itu, teks itu. Tak banyak pun, satu bab, berapa ayat saja, kadang diulang ayat-ayat yang sama. Masuk pula bab, ada bab yang tak ada ayat Quran pun. Ya. Mungkinlah ya. Tapi sekurang-kurangnya ayatul ahkam mesti diketahui. Dan tidak banyak. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Al-Mustasfa. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya, Mafatihul Ghaib. Dan ulama-ulama ahli sunnah yang lain. Nak sebut ahli sunnah tu, ada orang kata kita bukan ahli sunnah. Habis itu kita baca buku apa? Buku Syiah. Buku ahli sunnah lah.
Al-Imam Ibn Daqiq Al-Aidi dalam buku usul beliau. Ramai lagi lah senarai-senarainya yang lain. Ayatul Ahkam, kata mereka dalam Quran tak kurang daripada 500 ayat. Tak banyak ayat-ayat hukum ni. Walaupun idea itu ditolak oleh sebagian ulama yang lain, antaranya Al-Imam. Mana boleh ada 500? Kullu ayat min ayatillah la yakhlu ayustabata fihi ahkam. Setiap ayat Quran sebenarnya dikata boleh dikeluarkan hukum hakam. Fiqh lah ya. Cuma hak jelas ayat tentang fiqh ni 500. Adapun selain itu mungkin boleh keluarkan juga hukum fiqh ada. Ya. Macam kita kata hadis Nabi lah. Walaupun ulama mengasing-asingkan ni ayat hukum, fiqh lah ya. Ni ayat tentang akidah ataupun hadis tentang akidah. Ni hadis tentang hukum. Ni hadis tentang akidah. Ni hadis tentang sulukiyat, akhlak, tasawuf. Sebenarnya hadis-hadis kesemuanya saling kait mengait antara satu dengan yang lain. Bukan kata kalau nak baca tasawuf, baca hadis tasawuf yang tak ada. Ada hadis yang ada ya, nilai tasawuf yang tinggi. Apa hadis itu hadis yang diguna pakai dalam fiqh. Ya. Kuntu afruqul mani an sawbi Rasulillah thumma kharaja yusalli fi dhalika thawb. Kita belajar dalam bab wajib tak wajib basuh air mani bila terkena pakaian. Majoriti kata tak payah basuh pasal dia bukan najis. Walaupun ada segelintir kata kena basuh. Ya. Ada segelintir pula kata kena tengok. Kering ke basuh? Kalau kering, kena basuh. Kalau kering tak payah basuh. Kalau basuh, kena basuh. Itu standard dalam mazhab Abi Hanifah. Ya. Mazhab Abu Hanafi. Jadi macam-macam lah pendekatan para ulama. Hadis itu memang hadis top lah ya. Yang menjadi dalil kepada majoriti para ulama bahawa mani bukan najis. Dan tak. Kerana Nabi tak basuh. Nabi hanya menyentak-nyentak dengan jarinya. Aisyah pun sama. Ya. Jadi benda tu tak najis. Apa nilai tasawuf hadis ni? Maknanya, hadis ni Aisyah kata Nabi setal mani dengan tangannya, kemudian Nabi sembahyang dengan baju itu. Tasawuf tu. Maksudnya Nabi ni tak banyak pakaian. Nabi ni zuhud. Baju tu yang dia pakai di rumah bersama isterinya dalam bilik tidurnya. Itu juga baju yang dibawa ke sana kemari, termasuk untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu kita pergi ke mana-mana, tak ada syarat kita bawa baju lain untuk solat. Tapi untuk nak jaga kebersihan, that is fine. Tapi janganlah terlalu takalluf sehingga kita tak nak sembahyang dengan baju yang sama. Nabi baju bersama isteri, siapa kena mani, hak tu nak buat sembahyang pun. Itu nilai tasawuf yang tinggi dalam hadis. Ingat hadis fiqh ni tak boleh baca untuk ketasawufan, kerohanian. Nah, itu yang dimaksud oleh Al-Imam At-Tufi rahimahullah. Ada hadis, ada ayat Quran yang kita boleh keluarkan fiqh daripadanya. Kadang-kadang ayat yang sama kita boleh keluarkan nilai-nilai kerohanian daripadanya. Kerana teks-teks yang berasal kepada wahyu is always applicable in many ataupun in any field. Sentiasa boleh diguna pakai dalam mana-mana bidang. As long as dia ada hubung kait dengan kehidupan kita. Cuma kalau betul-betul fiqh, adalah ayatnya. Kalau betul-betul akidah, adalah ayatnya. Tapi tak bermakna ayat itu tak boleh diguna langsung untuk ilmu yang lain. Ya? Itu konsep-konsep keluasan dalam nas, dalam teks. Sebab tu apa ilmu kita belajar, perlu juga kita menjurus kepada teks. Sifat-sifat nas ni kita kena tahu. Bukan kata belajar fiqh hukum, dah belajar fiqh hukum, lalu tak tahu benda kan. Tahu boleh tak boleh kan? Benda ni boleh, benda tak boleh, benda ni boleh tak boleh. Tu belajar fiqh jadi boring. Ya? Dan begitu juga kalau kita belajar bidang-bidang yang lain. Ya? Baik, balik pada yang tadi. Ayat Quran ada banyak ilmu ya, tapi Qardawi kata ada 3 yang penting. Pertama, ayatul ahkam, 500 katanya. Yang kedua ialah ma'rifatu asbabin nuzul, mengetahui sebab nuzul. Ya, kerana sebahagian sebab nuzul dia amat mempengaruhi nas yang diwahyukan. Amat-amat mempengaruhi. Ya. Dan daripada situ kita tahu adakah nas ini dia umum.
semua keadaan, applicable in all circumstances, ataupun dia hanya boleh digunakan pada waktu-waktu tertentu sahaja. Kita boleh tahu daripada asbabun nuzul. Dan bukan hanya dalam fiqh sebenarnya, dalam mana-mana bidang, hatta bidang akidah pun, bila kita buat main ayat Quran tentang akidah, kita nak tahu asbabun nuzul. Nak tahu asbabun nuzul, ya. Macam kul huwallahu ahad tu lah. Kul huwallahu ahad, dia kata kul huwallah tu, huwa tu balik pada Nabi Muhammad. Tak betul lah. Pasal asbabun nuzul, orang bukan Islam, kafir Quraisy mempertikaikan tentang Allah. Umpama diriwayatkan kalau sunat Abi Daud dan selainnya, walaupun sanad tu ada masalah sikit lah, ada sebagai mutaifat. Tapi dia diguna pakai, ya, ditulis oleh para ulama kita dalam buku-buku tafsir mereka bila nak hurai. Siapa tak pastilah jika ia sahih, kerana saya tak tengok cara mendalam sanadnya, ya. Mungkin ada ulama yang mensahihkan, tapi ia diguna pakai dah amat maklum sekali. Ya, tak boleh kata kul huwallah tu Nabi Muhammad, sebab ayat tu diturunkan kepada sebagai jawapan kepada non-muslim. Ya Muhammad unsub lana rabbak, wahai Muhammad, Tuhan kau ni daripada apa? Hal hiya min zahab, hal hiya min fiddah, hal hiya min nuhas. Tuhan kami macam-macam, ada daripada emas. Betul tak? Ada Tuhan dicipta daripada emas. Orang kaya dia buatlah Tuhan daripada emas. Tengoklah. Kan? Ada Tuhan dicipta daripada fiddah, perak. Kalau tak berapa berada, dia buatlah Tuhan daripada perak. Tapi kalau buat Tuhan daripada emas, kena masuk peti besi, ya. Tak kira Tuhan tak Tuhan pun boleh curi, aku rembat. Ya. Ada Tuhan daripada nuhas, tembaga. Ada daripada hijarah, batu. Ada daripada kayu, khasyab. Dan sebagai orang Arab menamakan berhala berbeza-beza mengikut daripada apa dia diciptakan. Ya. Jadi bila orang Arab mempertikaikan, Allah Ta'ala turunlah kul huwallahu ahad. Katakanlah dia, Allah itu esa. Dia, of course lah Allah lah. Pasal ayat tu nak jawab kepada kaum Quraisy. Jadi penting asbab an-nuzul. Dalam fiqh pun sama lah, ya. Yang kedua ialah, selain pada asbabun nuzul, perlu tahu juga nasikh mansukh. Tadi ayat ahkam. Yang kedua sebab nuzul, yang ketiga nasikh mansukh. Tiga ni wajib kepada orang-orang yang berkecimpung dalam fiqh, terutama orang nak jadi mujtahid. Walaupun tak ada syarat menghafal kesemua teks itu. Imam Al-Ghazali kata, tak ada syarat kita hafal Quran. Orang tak hafal Quran pun boleh jadi mujtahid. As long as dia faham ayat itu tentang apa. Dan dia boleh keluarkan hukum daripada ayat berkenaan. Tapi kalau hafal lagi bagus. Sebab tu nak jadi alim ni tak syarat dia hafal Quran. Hafal, bagus. Ya? Kalau tak hafal, tak apa. Ya? Ada orang hafal Quran. Tapi dia tak faqih dengan hukum hakam dalam Quran. Ada juga. Sebab sebahagian tahfiz dia hanya menghafal saja. Sebab saya tu berlambak tahfiz tuan. Ada tahfiz peribadi lah. Ada tahfiz yang dikelola oleh masjid dan surau. Ada tahfiz dikelola oleh peribadi. Ya? Macam-macam. Isu yang besar. Dan banyak tahfiz tidak didaftarkan pun. Mana nak dapat bantuan? Daftar pun tidak. Pasal bila daftar, kena buat laporan kewangan lah. Itu yang jadi sebahagian tak nak daftar tu. Ya? Masjid saya berkelola juga tahfiz. Ya? Dan saya lah orang yang banyak bercakap tentang kewangan, tahfiz berkenaan. Dulu masa saya timbalan nazir. Ya? Tak telus. Baik. Sebab itu bila masjid kami diambil alih oleh Jaiz, tahfiz itu dimasukkan. Ingat ayat Quran je masuk. Tahfiz pun kena masuk juga. Tak ada lagi buat tempat lain. Nak buat tahfiz, buatlah betul-betul. Ya. Kurikulum mesti bagus. Ya. Kurikulum tu. Kewangan, kena jelas lah. Ya. Kita bukan bina tahfiz nak cari keuntungan peribadi. Betul. Ya. Tapi tak semualah. Adalah awak. Satu, dua tu mungkin lah. Ya. Baik. Quran. Ya. Tiga tu penting. Ya. Sunnah pun sama. Sama juga. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Al-Mustasfa, sunnah ni ada banyaklah hadis Nabi tentang hukum. Dan katanya ulufun, ada ribuan.
Dan sebagai ulama kata ada salah satu alaf, ada 3,000. Macam-macam lah ya. Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah dalam Irsyadul Fuhul, dia kata baik ayat Quran, baik hadis Nabi tentang hukum ni dia tak ada precise numbers. Itu hanya dipanggil apa? Agakkan para ulama saja. As long as suatu nas itu ada hubung kait dengan hukum itu, maka dia boleh digunakan pakai, dan as long as sanadnya sahih. Ya. Dan itu juga ditekankan oleh Al-Imam Syafi'i, oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam Manaqib Syafi'i, di mana katanya qala Syafi'i idza salhal hadis fa huwa al-muntaha. Bila sah sesuatu hadis, maka memadailah. Ya. Sama juga ya, kena tahu bilangan hadis-hadis yang hukum. Yang kedua, kena tahu nasih mansuh juga. Ada hadis yang dinasahkan. Tahu ya nasih mansuh? Ustaz saya hurai ya. Nasih mansuh ni masuk, ada ayat Quran yang menasahkan ayat yang terdahulu. Quran ni secara umumnya dia menasahkan kitab-kitab terdahulu. Secara khususnya pula ada ayat menasahkan ayat yang lain. Yang kena faham tu dua konsep nasah. Satu nasah yang am, satu nasah yang umum, yang khusus, yang very spesifik. Hadis Nabi pun sama, dia ada nasah antara satu dengan yang lain. Ada hukum yang dinasahkan based kepada hadis-hadis Nabi SAW di Mekah. Kemudian bila Nabi pergi ke Madinah, at the end dia dinasahkan. Hukum tu dah tak boleh pakai lagi. Nabi buat hukum yang baru, boleh menziarahi kubur. Ya, ada sebab lah. Pertama dalam hadis Muslim pada Buraidah, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tuzakkirukum bil akhirah. Dulu aku larang ziarah kubur. Kemudian aku benarkan. Ziarahlah kerana ia mendekatkan kamu kepada akhirat. Pasal apa dulu Nabi tak benar? Pasal orang Arab dulu peringkat awal dia amat fanatik dengan kuburan. Kalau pergi kubur menangis ya, meratap menangis ya, dia aham. Daripada itu dia menyembah kubur. Ya, Arab Quraisy dia kuat animism, agama roh. Ingat dia sembah berhala saja ke? Tak. Dia ada kepercayaan tentang roh orang yang mati. Bila dia tafsir innahu, kena ayat tu Syah? Wa innahu rijalun minal ins ya'uzuna bi rizalin minal jin fazadum rahmah. Kena ayat tu? Wa innahu la rijalun minal ins ya'uzuna bi rijalin minal jin fazaduhum rahaqah. Ayat tu Allah Ta'ala larang kita minta pertolongan daripada jin. Yang kata Al-Qurtubi syirik, tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Pasal jin ni benda tak nampak, benda gaib. Ya, benda gaib ni boleh seru Allah saja. Kau semua ayat Al-Quran tentang doa hanya kepada Allah. Ya. Tapi sebab dia ada kepercayaan lain. Ya. Saya ada baca satu buku tasawuf. Dia katakan Nabi yamshi fil kaun. Nabi SAW berjalan di atas muka bumi. That's why lah mereka boleh seru Rasulullah. Sebab memang mereka percaya Nabi hidup all the time dan baginda boleh berjalan di muka bumi. Nabi boleh kata kun fayakun pun. Dan wali pun begitu. Kita kepala baca buku tu. Jadi, berbahayalah kepada akidah Islam. Baik. Sunnah ya. Dan satu lagi kena tahu, kalau ayat Quran kena tahu asbab nuzul, asbabun nuzul ya. Kalau hadis dia tahu juga sebab Nabi kata begitu. Sebab Nabi buat begitu. Kerana kita nak tahu dia punya asas nas tu, adakah dia hanya tertentu kepada situasi itu atau dia boleh guna pada situasi-situasi yang lain. Kerana ada sebahagian nas, dia hanya applicable on that circumstances. Waktu tu saja. Dia panggil waqi'ah mu'ayyanah. Ada. Tapi majoriti lah, banyak teks, baik ayat Quran, baik hadis Nabi, dia boleh digunakan pada hal yang lain. Tapi tidak semua. Ya? Al-ibrah bi'umumil lafaz duna khususis sabab. Ataupun la bi khususis sabab. Ayat Quran dan hadis Nabi, walaupun dia ada spesifik keadaan, tapi dia boleh digunakan juga pada hal yang lain. Tapi tak semua ya. Waktu itu. Hukum dia tu. Ya? Baik. Ijma'. Ijma' ya. Ijma' ni makna kesepakatan.
para ulama dalam sesuatu isu. Of course lah, yang pertama sekali ialah ijma'us sahabah, the consensus of the companions. Of course lah, ijma' sahabat Nabi, itu nombor satu. Kemudian ijma' sampai itu, sampai kepada hari ini. Apa-apa yang disepakati oleh para ulama tanpa khilaf, maka ia dianggap sebagai ijma'. Ya. Tapi tak banyaklah. Qardawi kata dalam bukunya Al-Ijtihad fi Syariatil Islamiyah, ijma' tidak banyak. Hatta Imam Ahmad rahimahullah, bila orang kata itu ijma', ini ijma', itu ijma', ini ijma', dia marah. Ya. Dia kata la'allan nas yakhtalifuna fihi. Mana kamu tahu? Boleh jadi manusia berselisih kepadanya. Sebab ijma' ni makna tak boleh khilaf langsung. Tak boleh khilaf. Tak ada khilaf. Sikit pun tak ada. Baru boleh kata ijma'. Kalau ada seorang je yang menyalahi, dia dah tak jadi ijma'. Jadi macam mana kita dakwa itu ijma', ini ijma'? Kita pergi seluruh dunia ke? Jumpa semua seluruh ulama Islam, contoh. Jadi Imam Ahmad amat tegas dalam menukilkan ijma'. Dan banyak juga perkara yang didakwa ijma', dia bukan ijma'. Dan ini dijelaskan oleh Al-Qardawi dalam bukunya Fiqhuz Zakah, The Science of Zakah. Banyak benda didakwa ijma'. Ya, tapi dia bukan ijma'. Masih ada khilaf di sana sini. Banyak benda kita ingat benda tu qat'i ya. Dia bukan qat'i. Kan? Ada ulama yang kata tak wajib baca Fatihah pun. Yang standard dalam mazhab Abu Hanifah tak wajib baca Al-Fatihah. Cukup dengan baca 3 ayat Quran. Patut standard di sisi mereka. Kalau ikut Al-Imam Abu Yusuf atau Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, cukup dengan 1 ayat. Allahu Akbar. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Allahu Akbar. Ada khilaf dia tak ijma' lah. Ya. Tu yang kadang-kadang orang kata ulama ni langgar ijma'. 80 ijma' dia langgar. Buku dia orang boleh keluarkan ijma'. Buku dia tu orang boleh keluarkan jadi satu buku ijma' yang hebat. Dari mana boleh kata dia langgar ijma'? Boleh jadi benda tu bukan ijma'. Dia katakan ijma', tapi dia bukan ijma'. Ya? Baik. Ijma' ya, sepakat. Apa khilaf? Ya. Boleh jadi ijma' hari ni ada yang diijma'kan. Tapi dulu tak ada ijma' itu. Contoh drugs. Bila dimanipulate, haram. Ijma' tu. Dadah bila disalahguna, haram. Sepakat para ulama. Hari ni, tak ada seorang pun bantah. Maka dia adalah newly consensus. Dia adalah ijma' yang baru. Yang mesti diterima. Ya. Ada juga fatwa-fatwa yang baru tapi dia bukan ijma'. Macam zakat gaji. Ya, sebahagian negeri mewajibkan, sebahagian negeri tak mewajibkan. Peringkat dunia pun tak wajib. Ya. Ada yang kata wajib, ada yang kata tak wajib. Qardawi pun dia mewajibkan zakat pendapatan. Itu ada benda baru dia tak ijma'. Ya. Dan satu lagi ialah qiyas. Ya. Qiyas ni satu part dalam usul fiqh. Qiyas ni artinya tidak ada dengan hukum yang lama. Kerana alasannya adalah sama. Alasan derak tadi arak lah. Ya. Itu dipanggil qiyas. Qiyas tak boleh digunakan sewenang-wenang. Mesti ada disiplin yang tinggi tentang qiyas. Of course dalam ibadah ada qiyas, tapi dalam akidah tidak ada qiyas. Di sisi majoriti, walaupun ada sebagian kata ada qiyas. Tapi majoriti kata tak ada qiyas. Akidah nak qiyas apa? Ya. Tapi hari ini kita lihat sebagai orang bila dia nak mengharuskan suatu perkara yang jelas menyalahi prinsip agama, dia akan menggunakan konsep-konsep qiyas umpama itu. Pasal apa kita boleh suruh orang yang mati? Wahai syekh sekian-sekian, tolonglah aku. Pasal dia hidup. Nabi-Nabi dulu kan hidup. Nabi masa Isra' dan Mi'raj, jumpa Nabi-Nabi semua. Kan? Betul tak? Mana boleh qiyas? Isra' dan Mi'raj, lain. Itu ya, mukjizat Rasulullah SAW yang tidak diketahui berlaku kepada Nabi-Nabi yang lain. Ada Nabi kita cerita, Nabi Ibrahim berkumpul dengan Nabi-Nabi lain dalam alam ruh. Tak bagi tahu, Nabi je. Macam mana boleh qiyas tu? Pasal nak mengharuskan pegangan dia gunalah qiyas dalam hak awak ibadat. Ya.
Ataupun haiwan akidah, sorry. Tak boleh kias di surat Mi'raj ni. Dan kisah tu pun diriwayatkan kepada kita untuk kita mengimaninya. Jadi tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. That's it. Jadi tak payahlah nak kias-kias. Baik. Habis ya? Faham kias ya? Sumber-sumber yang tidak disepakati istihsan, fatwa sahabat, syariat umat terdahulu, ini tak sumber yang tak disepakati lah ya. Sumber-sumber ini amat penting dalam memastikan ilmu fiqh berada atas landasan yang betul. Sebab itu sumber ni penting. Especially dalam fiqh dan dalam ilmu-ilmu agama yang lain. Sumberlah yang paling penting sekali. Ya. Saya ajar hadis 40 Nawawi. Mula-mula sekali kita sebut tentang sumber. Daripada mana hadis ni diambil? Kena cerita tu bagi orang faham. Nak ajar satu ilmu, kena beri kefahaman yang betul dulu tentang ilmu berkenaan. Ya. Saja fiqh ibadat baik muamalat, kena cerita bab sumber dulu. Daripada mana datang faham? Ada sumber-sumbernya. Sebenarnya begitulah dalam ilmu agama yang lain. Akidah of course mesti ada sumbernya. Ya. Kalau main cakap aja, semua orang boleh cakap. Dan itulah punca kepada rosaknya agama terdahulu kerana umat mereka tidak mengambil berat tentang sumber agama mereka. Bila disampaikan oleh tok syekh atau orang alim mereka terima saja. Padahal hukum tu mereka buat sendiri. Benda tu tidak ada dalam ajaran Nabi Isa. Dia kata ada. Ya. Sebab tu buat agama ni kita jangan imitate. Jangan taklid ikut-ikut macam tu je ya. Kita mesti tahu asas sandarannya. Mesti. Ya. Tak boleh imitation. Everything must be based on knowledge. Semua mesti berasas pada ilmu pengetahuan. Tak boleh imitate. Imitate ni makna orang kata A, kita kata A. Orang kata B, kita kata B. Tak tahu asal punca di mana. Baik. Jadi, fiqh sentiasa mesti berada di atas landasan yang betul. Dan bukan semua orang boleh ajar fiqh. Boleh ajar. Kan? Tapi, kadang-kadang, yalah. Banyak benda kadang-kadang boleh meresahkan kita padahal ia tak perlu resah pun. Ada orang kata, ramai orang sekarang hari ni sembahyang tidak sah. Pasal apa? Balik sekarang, cium seluar dalam. Bau yang kencing tak? Confirm baunya. Siapa suruh hentar pergi cium seluar dalam tu? Fik mana tak belajar kena cium seluar dalam ni? Kan? Kita istinja. Kalau dia keluar lagi, itu bukan urusan kita. Dan tak perlu cium pun. Malahan, najis-najis sedikit termasuk dan najis dimaafkan. Dan kita tak perlu semak-semak, nak siasat-siasat, cium-cium seluar dalam ni, fik tak ajar. Ada ustaz yang mengajar fik cakap macam tu. Tak tahulah. Kesian jemaah. Alamak, aku tak sah lah sembahyang sebelum ni. Dia balik, dia cium suruh seluar dalam. Dah ustaz suruh macam tu. Mau betul? Allah, tak sah lah sembahyang aku. Mari sikap, mari perasaan macam tu. Siap dia ya. Benda Islam tak suruh cari, dia suruh kita pergi cari. Ada juga seorang ustazah tu kata, samalah, kes yang sama. Perempuan sekarang ramai yang tak sah solat. Pergi pasar raya, semayang, ambil air wuduk saja, tapi tak basuh kemaluannya. Sedangkan keluar rutubah ataupun cairan-cairan dalam kemaluannya. Cairan itu adalah najis dan wajib dibersihkan. Jadi sebelum nak ambil wuduk, basuh kemaluan. Sebab kita dah 2-3 jam lah berjalan. Kita ambil wuduk kita sah, tapi semayang kita tidak sah. Siapa muslimat duk fikir semayang dia tidak sah. Ya. Najis ni ada yang disepakati. Waktu memang kita kena take care lah. Tapi ada yang tak disepakati. Rutubatul farji, cairan faraj, ulama tak sepakat. Hatta dalam fiqh pun, ulama tak bincang panjang lebar pun. Siapa yang kata najis, go for it. Basuh lah. Tapi siapa yang kata tak najis, tak payah basuh. Hatta yang dalam mazhab Syafi'i pun, tak dibincang kata panjang lebar. Pasal tak ada nas. Jadi kita tak perlulah meresahkan orang awam dengan pendapat-pendapat sedemikian. Lagi kalau kita rujuk dalam fiqh sunnah, ulama-ulama kontemporari dia lebih kata tidak najis. Nak basuh bagus, nak basuh bagus. Keluar dari khilaf itu lebih baik.
Tapi jangan kita kata orang tak basuh tu batas sembahyang. Jadi peluaskanlah sikit bacaan kita, kajian kita bila nak bercakap soal hukum. Mula-mula sekali kita kena tahu, ini consensus ke tidak? Sepakat ke tidak? Melibatkan ijma', ada kelonggaran di sana sini. Kita boleh galakkan orang basuh, tapi jangan kata orang tak basuh tak sah. Straight away macam tu saja. Dia akan meresahkan orang awam tidak ada ilmu. Jadi metod-metod macam tu bila sebut tentang hukum tak apa cantik lah. Jangan cakap tak sah, tak sah, tak sah, tak sah. Ceritalah benda ni macam mana si para ulama. Ada kata najis, ada kata tak najis. Kalau boleh basuh. Tapi jangan kaitkan dengan ibadah terdahulu. Tak sah sembahyang sebelum ni. Okey, baik. Oh, patut berhenti dah ni. Berapa minit ni? Tak tekan. Berapa minit ni? Berapa minit saya? Baik. Mana tadi? Al-Quran adalah sumber atau rujukan terutama dalam ilmu fiqh termasuk fiqh ibadah. Pendek kata, apa hukum yang didasari nas Al-Quran mesti didahulukan berbanding yang lain. Nabi tanya Muaz bin Jabal bila dia pergi ke Yaman. Bima taqdi, Sunnah Abi Dawud. Kamu nak menghukumkan dengan apa? Bi kitabillah, dengan kitab Allah. Fa illam tajid, kalau tidak ada, fa bi sunnati Rasulillah, dengan sunnah Rasulullah. Fa illam tajid, jika tidak ada, ashtahid ra'yi wala ali, aku akan berijtihad. Ya, Nabi memujinya selepas itu. Jadi boleh ijtihad. Tapi kena tengok teks dulu lah, nas dulu lah. Walau bagaimanapun, sebahagian besarnya ayat yang asas dan fundamental. Dalam Quran, banyak ayat hukum, ayat yang basic. Ya. Surah Al-Baqarah ayat 43, Surah Al-Baqarah ayat 83, Surah Al-Baqarah ayat 110, Surah Al-Furqan ayat 77, Surah An-Nur ayat 54 ataupun 56. 5 kali Allah Ta'ala suruh sembahyang dalam Quran. Wa aqimus salah wa atuz zakat. Dan banyak ayat Allah Ta'ala sebut tentang qiyam, Allah Ta'ala sebut tentang rokok, Allah Ta'ala sebut sujud. All scattered away. Semua berada di tempat-tempat yang berbeza. Tapi tidak ada satu ayat Allah Ta'ala ajar satu persatu macam mana nak sembahyang. Wuduk Allah Ta'ala ajar satu-satu dalam bab wuduk. Kan? Surah Al-Ma'idah ayat 6. Idza qumtu ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq sampai habis. Allah Ta'ala ajar. Wuduk ni basuh muka, basuh tangan, basuh kaki. Tapi sembahyang Allah Ta'ala tak ajar. Suka hati dia lah, pasal kitab dia kan. Tapi mostly ayat-ayat dalam Quran, hukum dia adalah basic. Terutama yang berkait dengan ibadat. Adapun secara spesifik macam harta faraid, Allah Ta'ala cerita spesifik. Ya. Baik. Jadi ayat Quran fundamental, ia kebiasaannya dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis baginda. Memang itu tujuan Rasulullah pun. Ya. Wa anzalna ilaikal kitaba, dan ayat Quran tu anzalna ilaika zikra litubayyana linnas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Imran. Kami menurunkan kepada kamu kitab untuk kamu menjelaskan kepada manusia dan supaya mereka berfikir. Ya. Jadi kalau ada satu perintah dalam Quran, kita tengok hadis Nabi, praktikal dia macam mana. Pengamalannya macam mana. Tak boleh sekadar ambil ayat Quran yang raw itu, yang basic itu, kemudian kita buat kesimpulan sendiri. Tak boleh lah, ya. Ada rujukan kedua selepas Quran. Sebagian besar ibadah daripada nas sunnah. Daripada hadis. Ya. Ada yang bersifat menjelaskan ayat Quran, ada pula bersifat berdikari. Ada teks, tuan-tuan, dia bukan nak menjelaskan ayat Quran, tapi dia independen. Ya. Macam kafarah jima' dalam Ramadan. Di siang hari. Ya. Nah, itu daripada Rasulullah. Itu independen. Tak ada dalam Quran. Ya. Tapi kafarah-kafarah yang lain ada dalam Quran. Kafarah nazar ada dalam Quran. Ada yang menjelaskan ayat Quran, ada pula ada hadis yang jelas maksud dan hukumnya, ada pula yang sebaliknya. Itu semua perlu merujuk kepada pendapat ahli ulama yang arif dalam bidang fiqh, khususnya para mujtahidin. Jika terdapat perbezaan dari sudut tafsiran, maka perlu merujuk kepada pendapat yang paling kuat atau rajih. Ini saya akan jelaskan daripada satu masa pada satu masa. Ini pun tak faham juga. Ya. Rajih ni makna dalam konteks hari ni bukan saja yang paling kuat, yang paling praktikal. Ya. Atau dalam konteks ibadah pun, ada sebahagian amalan tu sudah tidak praktikal lagi. Muamalah memanglah muamalah.
Kita hari ni tuan-tuan, peramalan muamalah harta, especially yang melibatkan perbankan, aktiviti-aktiviti kewangan. Mazhab Syafi'i adalah mazhab yang paling corok lah. Kita tak guna pakai banyak. Dalam resolusi bank negara, banyak mazhab Hambali, Maliki dan Abu Hanifah yang kita pakai. Kalau mazhab Syafi'i, Pak Saleh kata cannot go. Tak nak guna mazhab Syafi'i lagi. Tuan-tuan ada rumah sewa, tak boleh ambil deposit. Tak guna. Tak boleh, rugi ya. Tak menguntungkan. Kan, kewangan ni melibatkan keuntungan. Prepit semua tu bayar dulu, guna kemudian. Mana boleh. Jadi yang masih mempertahankan kami mazhab Syafi'i dalam semua hal adalah retorik semata-mata. Tak betul. Tapi kalau kata ibadah sebagai besar, ya salah. Tapi kalau muamalah, mazhab Syafi'i sudah ditinggalkan. Tapi ibadah pun kadang-kadang banyak bukan mazhab Syafi'i pun. Kan? Terutama dah hak kematian. Tak apalah. Tapi nak cerita begitulah ya. Balik pada yang tadi, ilmu ibadah tidak seperti muamalah. Asal ibadah adalah haram, manakala asal muamalah adalah harus, melainkan jika ada nas yang melarang. Ini prinsip dalam ibadah. Asal ibadah adalah haram, melainkan jika ada nas yang mensyaratkan, asal muamalah itu harus. Sebab muamalah dia boleh berkembang sepesat-pesatnya. Terutama muamalah harta. Boleh berkembang sepesat-pesatnya. Sebab tu, mazhab ni kalau kita stick dalam muamalah, cannot go. Tak boleh buat. Tak boleh pergi. Ya. Kalau dulu tu, apa-apa perkara yang melibatkan tunai, hanya cash saja. Bayar duit. Hari ni instrumen tunai sudah banyak. Bayar pakai cek sudah dianggap sebagai tunai. Padahal cek lepas 3 hari baru clear. Tunai tu. Kan? Pembayaran dengan kad debit sudah dianggap tunai. Pakai kad je pun. Instrumen tunai dah. Pasal muamalah dia lebih kepada uruf. Uruf terima, go for it. Walaupun tak ada dalam Quran, tak ada hadis Nabi. As long as dia tak bercanggah dengan syarak. Ya? Bayar pakai kad debit, tunai. Tak bayar pakai duit pun. Itu maksud instrumen. Dia macam bukan tunai, tapi makna dia tu tunai. Pembeli boleh dapatkan duit itu anytime. Bila kita swipe, keluar resit. Resit tu dia boleh claim bila-bila masa. Tapi biasa kalau kad debit dia atau kad tak perlu claim pun. Jadi sudah banyak kan instrumen tunai. Dan begitu juga instrumen-instrumen yang lain. Pasal muamalah dia boleh berkembang. Dan memang kita disuruh berkembang dalam banyak hal. Sebab itu kita lihat ilmu muamalah amat fleksibel dan anjad mengikut masa dan zaman. Berbeza dengan ibadah di mana ianya fix. Ya. Muamalah dia fleksibel ya. Ibadah pun fleksibel juga jika ia melibatkan khilaf. Jadi kalau hal khilaf yang muktabar, maka ada flexibility, ada keterbukaan. Ijma' merujuk kepada kesepakatan para ulama dalam satu isu. Perlu diangkat sebagaimana muamalah, ibadah juga sedemikian. Tak banyak isu yang diijma'kan. Ini kerana banyak nas sama ada ayat Quran atau hadis yang terbuka kepada ijtihad dan pentafsiran yang pelbagai. Yang ijma' kita amalkan sebagai ijma'. Adapun yang tidak ijma', kita ambil yang paling rajih, yang paling kuat lah. Tapi ada caranya juga ya. Dan kemeluk umat yang berbalak dalam isu furuk yang tidak berkesudahan. Isu furuk ni kita pun tak nak bercanggah banyak sangat. Tapi kita kena lihat lah ya. Apa-apa pun tuan-tuan dia kena pertengahan. Berlebih-lebihan tak boleh juga. Longgar sangat pun tak boleh juga. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik keadaan ialah pertengahan. Kias merujuk pada suatu hukum yang baru yang tidak ada pada zaman dulu. Kias tak boleh digunakan suka hati. Ini saya sebut dah. Saya nak habiskan yang tu lah. Habislah kita ya. Next video nanti akhirlah adab dalam fiqh. Kita akan sentuh sikit adab dalam fiqh. Ini pun penting juga sebab belajar fiqh dia ada adab dia ya. Boleh lah. Berapa minit lah? Sejam lah kot. Lama dah tu. Anda tak tekan play. Tak nampak time. Jadi mungkin setakat itu untuk hari ni. Habiskan. Tapi boleh follow kan? Boleh ikut ya. Santai-santai je. Tak berat sangat. Ada soalan tak? Simple question, simple answer. Soalan yang simple, jawab simple.
Tapi ada ustaz kata soalan simple, ustaz jawab berjela juga. Baik kami tak payah tanya. Jadi aku lupa oleh azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillah. Itu dia taklim terus. Yang sana taklim terus.